Alright, okey. Baik, bertemu kembali dalam Malaysia Memilih. Rancang kita sembang di off record sewaktu promo tadi. Banyak sebenarnya yang kita bincangkan. Kita nak melihat jugalah untuk waktu ini beberapa kerusi-kerusi panas dan juga melihat juga di Sabah dan juga Sarawak. Namun sebelum itu, boleh saya war-warkan di sini, pelbagai tawaran Astro Awani ada pada hari ini sepanjang hari. Selepas kami bersiaran ini, kami akan bersama Syafizan Johari dan Naila Huda dan juga Luqman Haris. Luqman Haris dan juga beberapa rakan lain akan memberi anda gambaran kerusi-kerusi ataupun keputusan tidak rasmi. Sebaik sahaja ia masuk, kami akan kongsi kepada anda keputusan tidak rasmi dan juga keputusan rasmi sepanjang hari, mungkin bermula jam 5 petang dan sebagainya. Sebaik sahaja kami menerima isyarat beberapa keputusan sudah masuk dan sebagainya. Namun sekarang ini baru jam 2 kepada anda yang masih belum keluar mengundi. Anda ada masa lagi untuk keluar mengundi kerana kita nak meningkatkan lagi peratusan mengundi, kerana jam 12 tadi kita tahu 42%. Betul. Dan selain di saluran 501 juga, kalau anda katakanlah nak keluar rumah, alamak nak keluar rumah ni macam mana nak tengok Awani? Boleh betul. ke YouTube, kita ada siaran langsung, social media kita juga, semua platform social media kita ada bersiaran langsung. Rakan-rakan saya Hilal Azmi, Ashraf Roslan pada ketika ini juga akan membawakan perkembangan-perkembangan di sebalik siaran di kaca televisyen ini, apa yang berlaku di newsroom, apa ceritanya di lapangan, pelbagai lagi akan kami bawakan. Baik, kita masih lagi bersama dengan Prof. Siva Murugan Pandian dan juga Datuk Dr. Madeline Burma. Kita nak melihat sedikitlah berkenaan dengan kerusi panas ini sebenarnya, Prof. Siva. Kita boleh tak kita sentuh dahulu kerusi yang tadi Prof. Siva cakap off air tadi, iaitu kerusi batu, yang menyaksikan ramai sekali calon-calonnya. Itulah dia antara kerusi yang kita katakan dia menarik. Apabila meletakkan ramai calon-calon di situ, pelbagai tawaran yang diberikan. Kita tahu juga Prabakaran masih bertanding di situ, dan sebelum ini Tian Chuan juga masih bertanding di situ. Jadi bagaimana Prof melihat tawaran yang begitu banyak apabila mereka keluar mengundi? Kita juga ada melihat kertas undi yang undi pos dan contohnya panjang. Contohnya. Jadi tawaran yang diberikan calon-calon ini kepada mereka pengundi di Batu, bagaimana Prof melihat? Ya, kehadiran 10 orang calon itu agak menarik. Sebelum ini memang kita pernah melihat pelbagai penjuru, tetapi kenapa Batu? Kenapa istimewanya Batu? Dan diwarnai dengan pelbagai latar belakang. Baik ada yang bersama dengan parti politik, ada yang aktivis, ada yang pengaruh media sosial dan juga badan bukan kerajaan. Siti Kasim sendiri adalah peguam dan juga seorang aktivis. Dan juga kita lihat Cleopatra, nama samaran yang diguna pakai sebagai seorang social media influencer. Dan kemudian kita ada Tian Chua bekas dan juga Prabakaran. Mungkin antara kawasan bandar di Kuala Lumpur itu merupakan kerusi yang tendensi pengundi Melayu tinggi. Dan mungkin itulah menyebabkan salah satu sebab mengapa ramai tertumpu di situ. Dan yang kedua, kita melihat mereka ini pernah bekerja di situ, sebahagiannya. Dan juga ingin melihat apakah sumbangan mereka itu diterjemahkan ke dalam bentuk sokongan secara hakiki di dalam pemangkahan undi. Tapi saya rasa di sini pertembungan sebenar adalah yang berada dalam politik arus perdana yang sudah pun mahu diterjemahkan barangkali adalah seseorang yang pernah berkhidmat ketika pandemik dulu. Bagaimana bantuan yang diberikan ketika masing-masing tidak ada di situ, tetapi individu-individu manakah ketika berhadapan dengan soal COVID telah banyak membawa kepada isu keselamatan sosial, isu bagaimana untuk menangani isu pemakanan, isu keselamatan sosial. Saya rasa individu inilah akan muncul sebagai pemenang. Walaupun Batu kekal menarik kerana wajah-wajah yang pelbagai ini mengindahkan cabang demokrasi kita. Ada yang katakan, adakah kerana politik kita terlalu tidak stabil hingga terpaksa membawa lebih ramai? Saya rasa tidak mengapa, tak salah. Tak pernah kita sekat. Katakan di satu kawasan itu perlu hanya ada 3-4 orang. Tidak ada. Itu adalah soal kebebasan. Terpulanglah kepada pengundi untuk memilih. Itu sebahagian daripada usaha untuk kita memeriahkan demokrasi. Kerana kita pernah melihat di Dewan Undangan Negeri
Bukit Selambau. Saya rasa pada tahun 2008 BR Muga menang tanpa ada simbol parti politik sebagai calon bebas. Dan tak payah bagi tahulah Ibrahim Ali beberapa kali sebagai calon bebas pernah menang, dan juga calon bebas ini mungkin merasakan mereka mampu untuk menyumbang, sehingga dalam konteks pilihan raya ke-14 ini 108 orang menawarkan diri mereka bukan saja di Batu tapi juga kawasan lain. Secara umumnya kita melihat bilangan itu sudah meningkat. Apakah mereka mahu menjadi kuasa ketiga di samping kuasa-kuasa parti politik yang sudah muncul? Bercakap soal tawaran juga, saya nak dengan Datuk Dr. Madeline, sudah tentu kerajaan, kita tidak kira siapa yang akan membentuk kerajaan selepas ini, cabarannya cukup besar, terutama kalau kita cakap soal ekonomi. Sama ada ekonomi lokal, Datuk dah bercakap tadi, apa yang berlaku di peringkat global, tempiasnya sememangnya akan dirasai. Bukan mungkin, tapi sememangnya akan dirasai oleh Malaysia. Apa yang berlaku dalam kalangan ekonomi negara-negara maju sebagai contoh. Dr. Madeline, pandangan melihat kepada selepas ini, bagaimana, apa yang perlu dilakukan. Tapi sebelum itu, sekejap dahulu, ini perkembangan terbaru yang kami terima daripada SPR. Sehingga jam 1 tengah hari, 50% yang telah pun keluar mengundi peratus keseluruhannya, 50% sehingga jam 1 petang ini. Itu yang dimaklumkan oleh SPR sebentar tadi, dan sudah tentu kami menggalakkan lebih ramai lagi, orang ramai, pengundi yang belum lagi menunaikan tanggungjawab anda, segera lakukannya. Jangan tunggu-tunggu, jangan berdalih-dalih lagi, segera melakukannya. Balik kepada soalan saya tadi, Datuk Dr. Madeline. Okey, terima kasih. Hampir terlupa soalan. Cabaran. Cabaran dia. Okey, bagi saya yang pertama sekali ialah keupayaan mana-mana kerajaan yang akan memerintah selepas ini ialah keupayaan mereka untuk mengembalikan kekuatan ekonomi kita sebab kita kena terima hakikat bahawa negara kita, kata orang, ekonomi kita ni bukan saja negara kita lah, negara-negara lain juga yang terjejas oleh COVID, dan selepas COVID pula kita melihat memang ada proses pemulihan, tetapi dia tidak mencapai seperti yang kita harapkan. Saya ingat kita ada majlis pemulihan negara, dan dikatakan banyak juga yang dicadangkan oleh majlis ini, tapi sukar dilaksanakan oleh kerajaan. Mungkin kerajaan selepas itu agak sukar untuk melaksanakan sebab kewibawaan mereka itu juga banyak lagi isu lain yang perlu dia fikirkan. Jadi bagi kita selepas saja pilihan raya ini, di sinilah kekuatan sebuah kerajaan yang dilantik, yang dipilih oleh rakyat. Sebab sebelum ni macam-macam alasan, kata pintu belakang, pintu depan, tingkap dan sebagainya. So keupayaan kerajaan ketika itu memang sukar, amat sukar. So I think it's good in a sense that kita adalah pilihan raya ini untuk memberi mandat kepada kerajaan supaya untuk melakukan apa yang perlu, iaitu satu pemulihan. We really need to recover from our economy. Memang data-data daripada Department of Statistics menunjukkan ada peningkatan di sana sini, memang ada tetapi kita tidak merasai on the ground, rakyat tidak merasai. We talk about tenaga kerja. Kita masih lagi kadar pengangguran kita 3.6-3.7%. Tapi hakikatnya KDNK 14.2, tapi apa yang dirasai? Itulah ini masalahnya. Memanglah itu KDNK. Yalah, tapi rakyat akan bertanya-tanya. Dia tertanya-tanya, yang nak tahu ialah harga ayam itu. Dedak ayam tu masih lagi tak mahal. Jadi realiti ni, apa yang kami di kalau kita di universiti itu senang aja mengira dan sebagainya. Tetapi bolehkah benda ini ditranslate dan dirasai? Itu yang menjadi masalah dia sekarang. So rakyat nak pekerjaan. Rakyat nak food on bukanlah saya kata di Malaysia ni dah macam Sri Lanka sampai makanan pun dah tak ada. Tetapi sekurang-kurangnya mereka merasakan kesejahteraan. Tadi Prof ada mengatakan we talk about mental health. Itu belum cerita lagi cerita itu M40 punya isu. Orang bercerita pasal kita punya satu kos hidup, yang satu lagi ialah kita keupayaan. Ringgit. Orang nak pergi bercuti ni, dia kata tengok kita punya kadar pertukaran kita sekarang. That feel good factor tak ada tau.
Sandwich generation. Sandwich itu jangan Itu cerita lagilah lah, panjang yang ceritanya. So jadi maknanya bukan saja kita nak bercerita tentang Sabah Sarawak yang masih lagi ketinggalan, tapi fundamental yang you bayangkan zaman COVID about 20% daripada M40 jatuh ke B40. Bila dia naik tu saya pun tak tahu lagi. So jadi isu-isu sebegini perlu ditangani oleh kerajaan yang baru. Bagaimana nak mewujudkan peluang pekerjaan. Not only just good, bukan saja pekerjaan, tetapi yang boleh membawa pendapatan yang kata orang munasabah, bukan hanya pekerjaan tetapi kata orang the kind of income yang tidak boleh sustain. Gaji bermaruah yang diguna. diwar-warskan tapi kalau sekarang digunakan ini, istilah gaji maruah bermaruah. nanti mengamuk pula orang sebab istilah bahasa Inggeris dia lain. Sebab kalau dia disebut dalam bahasa Melayu, sampai adalah profesor economics yang kena marahnya, kata apa pekerjaan kami ini tidak bermaruah, dia kata. So jadi maknanya sekarang kita kena lihat, especially yang mengundi sekarang ialah yang umur muda ni, 18 tahun. They are talking about, basically it's about income. It's basically about employment. So we really have. So jadi maknanya kerajaan pertama sekali ialah bagaimana nak wujudkan bring back investors dari luar datang tak ke negara kita. Saya takut yang ada tu pun nak keluar. Tapi kita data menunjukkan memang ada, tetapi kita bersaing bukan Saing saja sengit ni, kita ASEAN bersaing ni. dengan ASEAN. Rakan-rakan kita di sekeliling kita. Indonesia cukup lah. Indonesia, Thailand, Singapura. Itulah dia menjadi Tiga tu masalah. saja. So ini yang penting sekarang, especially to create employment and income. Itu bagi saya. Itulah dia kita cakap mengenai income. Kita bimbang belia-belia di luar sana apabila bercakap mengenai peluang yang ada bagi mereka. Kita tahu zaman saya dan juga Ashraf dah tentunya selepas SPM kita harus pergi ke universiti, IPTA, IPTS dan sebagainya. Tetapi apabila mereka melihat peluang mereka selepas keluar IPTA dan IPTS, peluangnya lebih kurang daripada apabila mereka keluar SPM terus bekerja contohnya. Jadi itu yang kita bimbangkan kerana apabila itu berlaku nanti generasi itu akan education dia akan lebih lower compared to sebelum ini. Prof, apa pendapat Prof mengenai itu? Ya, saya setuju. Adakah disebabkan oleh peluang itu terhad? Menyebabkan masing-masing terpaksa bersaing di antara satu sama lain. Mungkinkah kita memerlukan pendekatan yang pelbagai untuk memastikan bahawa tidak ada yang tergugat dengan apa saja perubahan pembaruan yang sedang berlaku dalam persekitaran kita, terutamanya yang bergraduat. Malangnya, ramai tidak mendapat pekerjaan dalam bidang yang mereka belajar. Ramai yang berada di luar bidang. Jadi, tetapi itu juga satu keunikan, kepelbagaian mampu dilakukan oleh seseorang individu. Tetapi waktu yang sama kita mahu seseorang graduat itu menjadi seorang graduat yang berkualiti. Kita tahu ada ilmu, kemahiran, kebolehan, tapi perlu diselaputi dengan keupayaan yang ada pada diri mereka dan itu harus disokong oleh sistem sosial yang saya rasakan ampuh yang perlu dihasilkan oleh kerajaan akan datang. Kerajaan akan datang perlu menilai bagaimana untuk mendepani cabaran bukan saja dalam tetapi juga persaingan luar negara. Kita tidak mahu terkebelakang disebabkan oleh wujudnya keadaan ketidakstabilan, keadaan yang tidak menentu. Sejauh mana kita mampu untuk memastikan bahawa peluang itu dipertingkatkan. Perlu ada pertambahan dari sudut keinginan untuk membawa golongan-golongan ini ke satu alaf yang berbeza. Pendominasian oleh sesuatu kelompok itu harus dihentikan. Bermakna peluang kepada golongan muda ini harus diperhebatkan. Peluang perniagaan, peluang dan juga mungkin bantuan dari segi apa saja yang boleh diberikan kepada mereka supaya menampakkan ini merupakan sebuah kerajaan yang prihatin ke atas kemahuan, keperluan rakyatnya. Bermakna inklusif itu ada. Inklusiviti itu perlu ada, keterangkuman perlu ada, membaca mindset rakyat itu penting. Bukannya bersifat top down tetapi melihat di bawah apa yang berlaku. Sekecil-kecil telur itu penting bagi rakyat. Bukannya makanan yang lebih baik tetapi bagaimana untuk memastikan telur itu kita tidak berhadapan dengan krisis telur. Dari segi harga, dari segi bekalan dan mengapa kita masih bercakap tentang perkara itu walhal kita harus bergerak ke hadapan. Dalam soal ini saya melihat bahawa walaupun sesiapa saja dalam kelompok umur, kelas, etnik, agama, gender, fahaman politik sekalipun, apakah kita mampu untuk menghentikan persengketaan ini untuk membawa kita ke depan? Bermakna pada hari ini bila kerajaan sudah dibentuk, kita harus merancang untuk memastikan bahawa
tidak ada lagi persengketaan pertelingkahan yang membawa kepada ketidakstabilan. Kalau itu berlaku, bermakna soal bagaimana ada golongan yang terkebelakang, ada yang terkehadapan, yang tengah-tengah ini wujud satu jurang yang besar. Ini merentasi Semenanjung Sabah dan Sarawak. Saya percaya Sabah dan Sarawak juga harus diberikan keutamaan. Janganlah kita melihat Semenanjung ini sebagai satu entiti yang berbeza dengan Sabah dan Sarawak. Barangkali perlu membawa kesemuanya bersama. Sudah perlu ada perubahan mindset dari segi pemimpin yang bakal menerajui negara kita, memastikan bahawa kita tidak lagi membezakan dari sudut persempadan negeri, dari sudut kelas, dari sudut apa saja perbezaan sepatutnya dijadikan sebagai satu kekuatan, bukan penghalang. Bagaimana kekuatan itu dibina, diberikan roh yang baru supaya generasi baru tahu politik itu tidak kotor. Yang menyempurnakannya adalah pemimpin dan parti politik. Bagaimana pemimpin yang sudah pun diberikan amanah, diberikan kepercayaan, harus mengambil ikhtiar dan juga iktibar daripada apa yang telah berlaku selama 4 tahun agar generasi baru ini tahu mereka ini merupakan pelapis. Pengkaderan boleh dilakukan dalam bentuk memberikan ruang, peluang kepada mereka untuk diuji, untuk mereka turut serta dalam membuat keputusan. Jangan persoalkan kematangan, kerana kematangan bukan pada umur. Sebab itu, bila kita sudah menukar kepada undi 18, jangan pula kita kata, kita tukar. Mereka ni tak matang lah. Tapi kita benarkan mereka kahwin pada umur 18. Kita benarkan mereka ada lesen, kita benarkan mereka menjadi askar polis, mereka boleh menubuhkan syarikat sendiri, mereka boleh membayar cukai. Tapi bila datang pada soal pengundian, kita menyoal kematangan mereka. Saya rasa parti politik harus mengubah mindset itu dan juga melakukan perubahan supaya literasi itu meningkat dan juga itu memberikan satu sifat kelengkapan ataupun resiprokal, saling lengkap-lengkapi di antara soal politik, soal ekonomi, soal sosial dan semua itu bersifat holistik. Komunikasi itu penting. Komunikasi tidak lagi boleh sahala. Ia harus mempamir kandungan yang bersifat realistik. Ia juga harus mempamir kekuatan dari segi naratif penjenamaan yang mahu dibina. Walaupun kita banyak bercakap hari ini politik sudah ke arah TikTok. Kenapa ia menjadi TikTok tumpuannya? Apakah perlu ada pengubahsuaian, kepelbagaian dari segi kepimpinan sendiri untuk mengetahui bahawa kita tidak boleh terlalu rigid dengan pendekatan tradisional, konvensional, supaya kita tahu kita juga sedang mengubah ataupun melakukan adaptasi ke atas perubahan pembaruan yang berlaku. Itulah adaptasi kepada medium-medium yang baru. Kerana tradisional tu orang tak kata masih belum tidak diterima, tetapi the expansion dia terlalu banyak, dinamiknya. Dinamik pengundi-pengundi muda tu juga. Kerana itulah kita nak ke rakan setugas kita yang lebih muda Yang lebih muda. kita, untuk memberi sedikit gambaran apa yang berlaku di social media dan sebagainya. Aish. Baik, terima kasih Jasmine dan juga Haris. Saya nak kongsikan lagi tentang peratusan keluar mengundi pada hari ini setakat jam 1 tengah hari. Ia tadi telah dikongsikan seramai 50% orang keluar mengundi untuk PRU ke-15 setakat jam 1 tengah hari, iaitu melibatkan seramai 10.5 juta orang berbanding dengan PRU ke-14 mungkin 55%, mungkin lebih tinggi tapi jumlahnya adalah lebih sedikit kerana pengundi berdaftar untuk PRU ke-14 adalah seramai 14 juta pengundi dan untuk tahun ini pula seramai 21 juta pengundi. Dan ini kalau kita lihat setiap sejam lebih 10% ataupun lebih 2 juta rakyat Malaysia keluar mengundi untuk jalankan tanggungjawab sebagai sebuah negara yang demokrasi. Apa alasan anda untuk tidak keluar mengundi? Kerana kalau kita lihat ada juga pengantin. Hari ini hari istimewa bagi setengah pihak, mungkin ada menjalankan majlis perkahwinan dan sebagainya. Ini yang dikongsikan oleh Adun Subangjaya, Michelle Ng, yang berkongsikan di SMK USJ 12, pengantin perempuan datang untuk mengundi bersama suaminya. Dan juga kalau kita lihat di Sabah, walaupun jalan dipenuhi air ataupun dinaiki air, tetap juga orang keluar mengundi. Ini berlaku di Keningau going to Nabawan yang ingin keluar mengundi dan ini dikongsikan oleh Adrian Lasimbang. Dan kalau kita lihat juga perkongsian daripada wartawan kita Firdaus Azil, dia juga mengatakan 50 voters turn out at 1 PM. Wahai sekalian rakyat jelata, langit dah mendung. Katanya kat luar sana sekarang ni langit dah mendung. Jadi pastikan anda tidak terkesan dengan cuaca hujan lebat dan sebagainya. Mungkin itu akan mengakibatkan lagi kesesakan jalan raya dan sebagainya. Pastikan anda atur perancangan perjalanan anda untuk pastikan anda dapat keluar sebelum waktu hujan dan kita dapat memastikan mungkin menjelang 5 petang ataupun 6 petang nanti pintu pusat mengundi ditutup.
pastikan kita dapat undi 100%. Ayuh anak muda, ayuh rakyat Malaysia, kita pastikan undi mencapai 100%. Haris, Jasmine. Okey, baik. Terima kasih Faris. Sudah tentu kalau kita bercakap berkenaan dengan dinamiknya anak muda pengundian ini, menarik untuk kita tengok kali ini. Ramai penanalisis politik yang kami temu bual sepanjang program Malaysia Memilih ini melihat bahawa lapangan PRU15 ini merupakan satu lapangan yang cukup besar dalam kajian politik, kajian sains politik, kajian ekonomi juga, nak melihat dari segi kehendak dan juga keperluan. Kerana inilah satu platform yang baharu untuk meneliti sentimen, pola pengundian itu. Prof Siva bercakap berkenaan dengan dinamiknya pengundi muda. Apa yang boleh kita faham dan juga sebagai pengkaji dalam sains politik, apa yang Prof nak lihat dalam PRU15 ini, nak ditelitikan, terutama melibatkan pengundi pertama kali 18 sehingga ke sama ada 25, 30 itu golongan belia. Apa yang menarik untuk ditelitikan, Prof Siva? Ya, bagi saya yang penting di sini adalah bila kita meneliti mana-mana golongan sekalipun, ya, apakah keperluan mereka, apakah kemahuan mereka, apakah yang menentukan pemangkahan sokongan kepada undian yang telah diberikan. Adakah kerana mereka memilih seseorang calon ataupun parti? Sedangkan kebanyakan kajian menunjukkan mereka sudah tidak ada talian dengan politik kepartian. Mereka seolah-olah melihat pada calon. Adakah mereka keluar untuk memilih calon yang berumur 18 hingga 20. Barangkali ibu bapa mereka sudah pesan dari awal di rumah. Sokong calon A daripada parti A katanya kan. Tapi dia mungkin masuk ke PDM, Pusat Daerah Mengundi dia mungkin mengubah. Dan itu boleh berlaku kerana undi adalah rahsia. Dan di situlah ibu bapa mungkin akan berontak, aku suruh buat lain, kau buat lain. Kan? Jadi kita nak melihat apakah bentuk pola pengundian. Yang kedua, apakah bentuk kemahuan keperluan sebenarnya? Suara mereka mahu didengari. Kita selalu menganggap mereka ini memberontak tanpa menyoal apakah asas mereka mahu memberontak. Kita juga pernah berada pada usia tersebut. Jadi apakah sebenarnya tuntutan dan juga pemahaman ke atas tahap keselesaan yang diperlukan oleh mereka dalam kita sering bertanggapan tumpuan harus diberikan kepada mereka berumur 30, 40 dan ke atas. Jadi sewajarnya saya rasakan dengan penurunan umur kepada 18, barangkali kepentingan harus diberikan kepada mereka, keutamaan kepada mereka. Saya rasakan yang perlu diteliti daripada pola pengundian dalam kalangan golongan muda ini, sebaik saja selesai keputusan diumumkan dan kita tahu jalurnya, adalah apakah aspirasi di sebalik pemangkahan mereka, supaya kita dapat melakukan intervensi dan juga mencari jalan penyelesaian yang menang-menang untuk semua. Dan barangkali macam saya katakan tadi, kita perlu membabitkan mereka dalam membuat keputusan. Dah tiba masanya. Kerana bila kita turun undi 18 tak bermaksud mereka mengundi saja. Bukan saja mereka menjadi pengundi automatik, tapi mereka juga boleh menjadi calon. Jadi tahap kepercayaan itu perlu dipertingkatkan. Dan dalam konteks ini saya percaya golongan muda mahu dipercayai, mahu penghormatan diberikan kepada mereka. Kewibawaan mereka itu tidak harus dicemari dengan tanggapan seolah-olah mereka masih belum matang. Dan saya lihat pengundi muda ini barangkali akan menjadi kingmaker di beberapa kawasan khusus panas sebenarnya, dengan peningkatan. Iaitu? Senaraikan saja. Tak apa, tak. Senarai saya panjang, saya boleh start dengan 001 di Padang Besar. Padang Besar. Di mana tiba-tiba muncul Zahidah Khan di situ. Dan dia tidak pun berada di lapangan kerana berada dalam tempoh edah. Dan Zahidi Zainul yang menjadi calon bebas selama beberapa penggal menjadi calon di situ. Bagaimana pola pemangkahan? Bagaimana di Arau? Bagaimana di Tasik Gelugur yang melihat majoritinya 81, undi rosak 689. Dari situ kalau kita bergerak ke Kedah, bagaimana di Langkawi? Apakah Tun masih akan dapat sokongan yang besar? Di Jelon. Bagaimana di Perak? Pertembungan yang besar di Tambun. Lahirnya Presiden PKR bertemu dengan Timbalan Presiden Bersatu, dan kemudian kalau kita bergerak ke Bagan Datuk, Presiden UMNO, dan kemudian kalau kita bergerak ke Sungai Siput, Presiden MIC, kalau kita bergerak ke Tanjung Malim, kawasan saya, Timbalan Presiden MCE bertemu dengan naib Presiden PKR. Dan kalau kita bergerak ke Selangor pula, bagaimana di Sungai Buloh? Apakah calon ataupun parti menjadi pilihan dalam kalangan golongan muda yang banyak melihat? Apakah kalaulah katakan pemilihan adalah bersifat pemilihan presiden, hands down Khairi menang.
kan, kerana kita tahu penjenamaan dia, naratif yang dibawa sebagai seorang orator, sebagai seorang yang boleh berartikulasi, tetapi ini adalah satu pilihan raya yang memerlukan sistem berpolitik kepartian. Bagaimana pula di Gombak dan bagaimana pula di Titiwangsa, Johari Ghani akan bertemu dengan Khalid Samad yang berpindah kawasan, kan. Kemudian di Tanjung Karang digugurkan pengerusi UMNO Selangor, di mana kita melihat di situ berlaku kemelut yang perlu berakhir. Di Kuala Selangor, Tunku Zafrul. Kalau dari sana kita ke Negeri Sembilan pula, bagaimana di Rembau, Tok Mat sebagai timbalan presiden, bagaimana di Kuala Pilah yang majoritinya kecil sangat sebelum ini dalam 200. Dari sana kita bergerak ke Johor, bagaimana di Simpang Regam, di pertemuan di bekas Menteri Besar Hasni Mohamad dengan Mazli Malik. Alu Gajah Masjid Tanah juga saya. Ya, Melaka. So kita naik atas sikit kejap. Patah balik. Atas sikit. Kita balik. Saya suka Alu Gajah Masjid Tanah tu menarik kat situ. Masjid Tanah pastinya menarik. Adakah masih nanti akan dapat terus bertahan? Bagaimana di Hang Tuah Jaya? Kita melihat pertemuan di antara calon muda Adam dari luar bertemu dengan anak Governor Rizwan Ali. Bagaimana di Alu Gajah Syaril Hamdan, Ketua Penerangan yang daripada Kuala Langat. Lawan Pak Wan. Lawan Pak Wan. Kemudian Adam Adli, bekas Ketua Menteri juga di sana. Adli Zahari. Adli Zahari. Ya. Di situ juga. Kemudian kalau kita ke Terengganu, menarik Kuala Nerus. Seorang calon daripada PAS, sekarang dia macam permainan bola sepak. Dia boleh bertukar simbol parti. Dulu PAS, sekarang ni Tukar kelab ke Barisan Nasional. Kuala Nerus, Hairudin. Tumpat, bagaimana Muhammad Nawi bertukar juga daripada PAS ke Barisan Nasional. Dan juga jangan lupa ada dua calon amanah yang bertukar ke PKR. Anak Nik Aziz bertanding di Pasir Salak, Nik Omar Nik Aziz. Kemudian di Pasir Mas, Usam Musa daripada PKR kepada Amanah. Ini merupakan antara kursi-kursi panas, termasuk di Sabah, Beluran, sudah pastinya Datuk Seri Ronald Kendi harus kita perhatikan. Dan juga di Sibu, sudah pasti Datuk Seri Wong akan dilihat apakah mampu untuk menang di bawah parti PSB lawan Clarence Sting di bawah GPS. Jadi semua ini saya andaikan kursi-kursi yang perlu kita berikan perhatian. Dia panas sebab personality. Tapi panas sebenarnya harus kita lihat pada 17 kursi yang telah dimenangi di bawah majoriti 1,000 pada tahun 2018. Dia ada 17 kursi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kepada personality, inilah kursi-kursi yang wajar kita berikan pertimbangan. Dan kalau kita nak lihat kepada majoriti, ada 17 lagi kursi yang boleh kita nilai. Sebab itu, sebelum pilihan raya ada yang menyatakan 27 kursi panas. Kemudian ada pula katakan 31, ada yang kata 33. Walhal geografinya sudah berubah. Dia sudah meningkat sampai 50. Dan itu menjadi pertaruhan. Tapi bagi saya, setiap kursi penting kepada mana-mana parti. Bagi saya, mungkin parti A yang menang dalam pilihan raya 2018, mungkin kalah di kursi A dan menang di kursi B yang mereka gagal perolehi di pilihan raya 2018. Itu yang kita cakap mengenai representasi. Kita bercakap mengenai sama ada cukup atau tidak representasi apabila kita cakap sebelum ini mengenai wanita. Selepas itu kita beralih kepada belia. Adakah calon-calon ataupun personality yang disenaraikan pada kali ini enough, cukup untuk membantu golongan belia ini merasai mereka representasi mereka tu, apa yang mereka mahukan itu. Kita tahu kerusi-kerusi panas yang ada ketika ini, seperti Prof cakap tadi, betul Prof kata dia boleh senaraikan keseluruhannya. Kita lihat pelbagai tawaran calon-calon ini ada, tetapi cukup ke suara-suara itu untuk meletakkan di parlimen nanti 222 kerusi itu, cukup ke untuk suara mereka didengari? Tidak, saya rasa tidak cukup. Kalau kita ambil wanita, kita kerap cakap 30%. Tapi yang hanya ada 127 di peringkat parlimen, 60 di peringkat Dewan Undangan Negeri. Adakah wanita tidak layak? Sedangkan ketika nak merayu undi, kita letakkan wanita. Walhal terlalu ramai sebenarnya yang boleh kita lantik sebagai calon. Apakah kita masih terikat dengan pemikiran yang jumut tidak mahu memberikan ruang kepada wanita untuk bertanding? Walhal saya rasakan poolnya besar. Tapi peluang itu dihadkan disebabkan oleh kekangan di dalam parti. Sehingga sukar untuk mereka naik, sukar untuk dikatakan mereka tidak mampu dijadikan sebagai calon. Itu saya rasakan satu. Yang kedua, calon muda. Calon muda sentiasa diletakkan di kawasan yang boleh kalah, bukan boleh menang. Menyebabkan representasi mereka di dalam dewan
berkurangan. Berkuranganlah. Ya. Dan parti muda sendiri meletakkan calon-calonnya di kerusi yang sukar untuk menang. Yang kritikal lah. Contoh Tanjung Piai. Lim Jack tu seorang calon yang baik. Tapi sukar saya rasa untuk berhadapan dengan Jack Bising di situ. Sama juga di kerusi Kepala Batas misalnya. Kemudian di Tanjung Karang, Cikgu Rohyu. Saya rasakan bahawa dan kemudian di Kota Marudu pun diletakkan seorang calon muda. Jadi apakah parti itu hanya nak bergantung kepada seorang personaliti seperti Syed Saddiq di Muar, dan saya rasakan peluang itu juga tercabar, dan bagaimana untuk kita pastikan representasi itu mestilah kalau tak seimbang pun, tapi angka itu memberikan pameran bahawa kita sebenarnya mempunyai kekuatan dari pelbagai kelompok, pelbagai umur, pelbagai etnik, pelbagai negeri. Kesemua itu penting sebenarnya. Itulah kekuatan yang perlu dibina daripada pilihan raya. Pilihan raya bukan sekadar satu proses demokrasi, tapi ia juga adalah proses untuk memilih pemimpin yang ada kewibawaan, ketokohan, berkelayakan daripada pelbagai kerencaman yang wujud dalam konteks negara kita. Aneka ragam itu harus kita raikan. Jadi sekatan seperti inilah yang saya rasa perlu dibaik pulih. Bucu-bucu yang menjadi pemisah ini harus diperbaiki supaya perwakilan yang ada dalam Dewan itu menampakkan bukan saja dari sudut kepentingan parti politik, tetapi juga ada kepakaran, ada keupayaan untuk mewakili setiap kelompok. Okey. Saya nak bagi ruang Prof Siva untuk minum sekejap. Panjang Prof Siva, saya nak bawa perbincangan ke Datuk Dr. Madeline. Prof Siva tadi ada menyebut berkenaan dengan ialah apabila kita nampak dalam tempoh satu penggal ini peralihannya cukup peralihan kepimpinan itu, dan juga kita melalui saat yang cukup mencabar COVID-19, impak terhadap ekonomi dan pelbagai lagi. Datuk Dr. Madeline melihat dari sudut ekonomi, kesejahteraan hidup rakyat, melihat di lapangan, apa realiti yang dilihat yang perlu segera diletakkan sebagai asas kepada pembentukan kepada kerajaan baharu itu? Kerana pada ketika ini kalau kita cakap berkenaan dengan contoh subsidi, secara realistiknya kalau kita nak bagi subsidi, kita kena fikir mana kita nak dapat hasil. Itu satu. Kemudian pada masa sama kita lihat dari segi cabaran di peringkat global. Ini perkara-perkara asas yang sebenarnya mendominasi sentimen dalam kalangan pengundi juga memikirkan perkara yang sama. Kami juga memikirkan perkara yang sama dalam situasi ini. Pandangan Datuk melihat kepada apa lagi yang perlu diletakkan sebagai asas utama parti-parti politik apabila bertanding dalam soal isi perut rakyat ini, ekonomi rakyat ini, Datuk? Okey, bila saya berkesempatan berbincang selain daripada bercerita tentang kos hidup yang kita biasa dengar so kita tanyalah benda yang lebih agak kompleks sikitlah, kita tanya apa dia nak pemimpin. Seorang pemimpin yang berani, yang bagi dia mempunyai keupayaan untuk menangani masalah. Bagi dia, sebab bagi mereka ini day to day living ini ialah isu itulah makan atas makan they call it food on the table. Itu memang very. Jadi bagi dia seorang pemimpin yang hebat itu ialah bukan saja yang pandai berretorik dan sebagainya, yang pandai berpidato dan sebagainya, tetapi adakah dia mempunyai keupayaan untuk meyakinkan macam bila dia pergi berbicara tu dia di hadapan halayak itu, adakah dia ini hanya seorang yang pandai bercakap saja atau dia boleh translatekan apa yang dia cakapkan dengan dasar-dasar yang boleh dipercayai. Jadi di sini saya rasa peluang untuk mereka yang sudah menjadi pemimpin ini sudah diuji. Sebab kita tengok ada beberapa orang yang sudah diuji. So bagi kita di situ ruang untuk mereka meyakinkan rakyat bahawa sebenarnya dia ni dalam keadaan yang sukar dulu. Because COVID is really the trying point. Bagi rakyat masa tu ada yang memang bencilah apa dasar yang telah kerajaan laksanakan. Tetapi ada yang merasakan bahawa dasar-dasar yang dilaksanakan itu juga menunjukkan itu yang terbaik yang boleh kita lakukan. Kita melihat ada dua calon kita yang akan menjadi Tan Sri Mahyudin, the other one is Ismail Sabri. So Anwar is a bit difficult because dia is 1997 dulu.
semasa krisis, krisis of 1997. Yeah. And he seems to be seen as a failure at that time, sebab Tun Mahathir really took over almost everything. Jadi bermaknanya seperti apa yang telah dikatakan oleh Prof. Siva, calon itu juga penting. Maknanya sebagai pemimpin itu orang nak lihat dia ni boleh dipercayai ke ni? Kalau dia ni lah nanti bila dia menang, parti dia menang, boleh tak membawa kita keluar daripada kemelut yang kita lalui, apa yang sedang kita. Because everybody knows that at the end of the day, bila when everything dah settle down and everything, the reality of the day is kerja ada ke tak? Ya. Pendapatan tu, sebab yang menjadi masalah kita sekarang, kos barang naik lebih pantas daripada harga ataupun pendapatan rakyat kita. Kalau kita lihat, ini yang menjadi kerisauan. Itu nombor satu. Dan yang kedua, kemiskinan. Ketiga, ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan ini seperti yang dikatakan ialah dari segi reruang. Of course we talk about Sabah, Sarawak itu memang pendapatan. And then of course gender. We must understand there is walaupun orang menafikan bahawa kita tidak ada diskriminasi lelaki dan wanita. Tetapi when we study take home pay, gaji sama, gaji yang diterima sama. Tetapi bila dimasukkan dengan apa dikatakan overtime dan sebagainya, selalu je wanita akan let go of the overtime because dia akan balik ke rumah. So take home pay is normally men will have higher income because tadi disebut sandwich generation. So jadi benda-benda begini, and of course when we talk first in last out atau first in ataupun last in first out, what that means, last person to be hired and first in to be kicked out. So during COVID that was what happened. Yang muda kebanyakan yang akan dibuang dulu ialah yang muda, and then what more? Wanita. So kalau you wanita dan you muda, memang itu double jeopardy lah you. So these are the kind of things, kata Prof. Siva. Kita kena go different layer already. Dia bukan isu aja hanya untuk membekalkan makanan atas meja dah sekarang. Benda-benda yang sebegini juga perlu difikirkan oleh pemimpin yang baru. Jadi seorang pemimpin yang akan memimpin negara kita, dia mesti orang yang tahu apa yang akan berlaku dalam masa in the future. The new economy tu. Talk about digitalization. Dia boleh berbicara tentang digitalisasi seperti yang ni. Dia tidak boleh hanya bercerita handphone is going beyond there. People are talking about IR, people are talking about IoT lah, tak apa-apa. So in that sense, I do agree with Prof tadi bila kita katakan anak muda ini jangan kita pandang remeh cerita mereka. Sebab isu yang mereka bawa ini adalah isu yang benar dan isu ini adalah isu masa depan yang perlu kita tangani. Yang kita tidak membincangkan tadi bila Prof membincang tentang anak muda yang tidak mahu sambung ke universiti. 75% daripada yang lulus yang keluar daripada SPM. First of all kita menghadapi cabaran lost learning generation. Tak selesai lagi cerita Lost itu. Tiba-tiba 75% pula tak nak masuk universiti. Dan yang dah masuk universiti pula, this is what we call, Prof is from university also, what we call delayed unemployment. Dia habis graduate, bulan berapa tu, tak dapat kerja, where do they go? Sambung masters. Okay? Lepas dia sambung masters, continue 1.5 years, buat thesis, bla 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 bla. Sementara tu menunggulah sama ada kerja ke tak ada, tak dapat kerja lagi. So what do they do? Sambung pula PhD. So in the end, what is happening now? Kita dah berhadapan dengan satu situasi yang menggusarkan juga tau. I mean, nanti you baling batu, don't be surprised. Akan pasti ada orang yang dah ada masters and soon it will be going. I have nothing against those with PhD. Cuma do we have sufficient jobs available? Yang penting sekarang macam kita bincang di sini, anak-anak kita sepatutnya bukan hanya risau nak gelanggang pekerjaan bukan saja di Malaysia sepatutnya. They should be good enough to be able to work anywhere in the world. Tapi tanya anak-anak kita, mampukah tidak bersaing di peringkat antarabangsa. So these are all the issues yang pemimpin perlu fikirkan. And we need leaders. We talk about leadership here now. Bukan saja hanya putting food on the table. Tetapi orang yang boleh memikirkan dasar baru untuk menyelesaikan isu-isu yang baru ini. Kita tak boleh lagi guna pendekatan lama. So I'm so sorry. I think we need new leaders to lead us into the new era. Itu bagi saya. Bercakap berkenaan dengan kepimpinan, bercakap berkenaan dengan proses kempen yang telah kita lihat, saya tak pasti tapi saya nampak kalau saya nak bandingkan sewaktu PRU 14 banyak kempen-kempen yang dilakukan secara terbuka yang ceramahnya
banyak ceramah-ceramah mega, disebut sebagai ceramah mega. Kemeriahannya ceramah mega itu. Tapi kali ini banyak parti-parti politik bersaing. Tetapi kali ini, pandangan peribadi saya melihat bahawa banyak jenis kempen yang dilakukan adalah targeted approach. Maksudnya, sama ada jumpa dengan gated community, kelompok ini. Bukanlah dalam satu skala yang besar, tetapi 50 orang, 40 orang. Tapi it is a two-way communication compared to ceramah mega yang lebih kepada one-way communication. Berdiri, masuk atas stage, diri, stage, bla 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 ceramah. Dan saya nampak pendekatan itu merupakan satu pendekatan yang menarik apa yang berlaku ataupun apa yang sewaktu saya membuat liputan pilihan raya di negeri Sarawak. Sarawak banyak membuat pendekatan itu sewaktu dalam proses berkempen. Dan pada ketika itu, kita tahu ia adalah satu cara untuk meraih ataupun attract orang untuk mendengar ceramah pada ketika itu. And it's a two-way communication. Prof. Siva melihat kepada proses kempen yang telah kita lalui dan melihat menganalisa perkara berkenaan dengan pendekatan two-way communication. Bukan lagi berdiri gah di atas pentas untuk hanya one-way communication menyampaikan sahaja itu. One size does not fit all. Bermakna kepelbagaian itu sudah dibentuk. Dan saya lihat apa yang dilakukan oleh setengah parti siasah ini, dia sudah mengubah pendekatan sewaktu berada dalam COVID lagi. Kita lihat di Melaka, Johor, pendekatan yang diambil oleh setengah parti sekarang ini adalah bersifat yang dianggap tradisional tetapi menguntungkan. Dia bukannya sebagaimana yang kita lihat ceramah-ceramah besar itu penting, tapi lazimnya dihadiri oleh penyokong yang sama. Penyokong tega kerap ada di situ. Tapi apabila kita melakukan jaringan rakyat melalui perayu yang pergi rumah ke rumah, dalam sesuatu kawasan itu kadang-kadang seorang itu sudah pun ditempatkan untuk berinteraksi dengan 30 orang. Dia akan mempunyai pendekatan seperti itu. Jadi diguna pakai pendekatan itu mendekati kelompok pengundi tega dan juga atas pagar khususnya. Dan saya lihat pendekatan itulah yang paling tidak banyak dibincangkan, tetapi barangkali itu yang akan menentukan keputusan petang ini. Kerana di situlah kita lihat pendekatan yang bersifat mungkin antara hati dengan hati, antara body language ataupun bagaimanakah isyarat yang diberikan oleh pengundi secara terus. Adakah ditolak ataupun masih lagi merasakan mereka itu boleh ditarik balik. Kalau kita lihat pada tahun 2018, banyak undi protes berlaku dalam kalangan pengundi tega. Tapi adakah pengundi protes ini akan kembali menyokong semula berdasarkan kepada kaedah pendekatan metodologi yang digunakan pakai sewaktu kempen ketika ini. Apatah lagi, cuaca juga tidak mengizinkan untuk keluar dan saya percaya pendekatan ini tidak boleh diketepikan. Walaupun ramai bercakap tentang pendekatan media sosial. Memang itu kita lihat tiba-tiba ada yang ramai boleh menari, boleh menyanyi, boleh memasak. Ada yang jadi mekanik dan sebagainya. Dituang lebihkan minyak hitam pun jadi satu gambaran besar untuk diri dia. Tapi adakah itu sebenarnya dimahukan oleh pengundi? Tapi saya rasakan itu mungkin dirasakan perlu untuk mendekati sebahagian kelompok. Itu mungkin kecil bagi kita. Besar kepada setengah kelompok yang dirasakan perlu didekati. Jadi mungkin kepelbagaian kempen ini juga menarik untuk dihalusi dan juga naratif yang dibina. Bagaimana ungkapan yang diguna yang dirasakan perlu untuk kelompok ini sahaja. Kelompok lain digunakan pendekatan yang berbeza. Di samping tadi saya katakan ada 3 calon parti isu. Ada 2 lagi perkara yang perlu juga kita nilai. Soal intra-etnik, soal inter-etnik. Bagaimana soal etnik, ras, agama ini telah digunakan pakai sebagai bahan kempen. Ada setengah kempen ada yang kata kalau undi Barisan Nasional Pakatan Harapan masuk neraka. Nak disembelih kafir Hafi katanya. Jadi apakah itu? Mahu kita lihat, adakah pendekatan itu sebenarnya dia rasa dia tahu pendekatan tidak sesuai tapi masih diguna pakai? Adakah untuk melihat kepada kemelut berdasarkan kepada undi etnik dan juga agama? Jadi saya lihat di samping 3 tadi, 2 ini sudah mula muncul. Yang diguna pakai macam yang kata Ashraf tadilah. Targeted approach yang bersasar kepada setengah kumpulan kerana tahu boleh dapat sedikit ditariknya. Kerana akhirnya kita tahu pola pengundian kita masih lagi berdasarkan kepada pola keetnikan dan ras. Itu berlaku di kawasan luar bandar majoritinya. Di kawasan bandar mungkin ada yang merasakan sudah berubah.
kerana berdasarkan pada literasi politik, informasi yang sampai kepada mereka dan juga keinginan untuk tahu dan juga kurang bersifat emosional, ada yang cuba merasionalkan, bersifat praktikal dan jurang itu kadang-kadang boleh mempengaruhi pola pengundian ataupun pendekatan yang digunakan pakai oleh calon, parti dan malahan bagi saya yang penting dalam kaedah berkempen inilah jentera parti. Sebab itu walaupun ramai calon bebas hadir, 108 orang kan, sejauh mana dia ada guna tenaga, logistik, kemudahan, infrastruktur yang boleh digunakan pakai untuk merapatkan semua kelompok pengundi. Jadi parti siasah yang besar dia ada guna tenaga yang cukup. Jenteranya cukup hebat. Kadang-kadang di Bukit Bintang misalnya, calon menggunakan setiap satu kawasan itu 30 orang. Dia ada 1,000 orang sukarelawan yang boleh dia gunakan untuk mendekati 30,000 pengundi. Bermakna kaedah itu sesuai di kawasan itu kerana cukup dananya, cukup guna tenaganya, cukup pendekatan yang berinteraksi tadi yang dianggap boleh mengubah ataupun membentuk acuan keputusan petang ini. Okey, baik. Selepas ini kita nak meneliti banyak lagi perkara dan kita nak berhenti rehat seketika dan sudah tentu kita masih lagi menantikan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa keputusan daripada SPR berkait dengan jumlah yang keluar mengundi. Kita mahukan jumlah keluar mengundi yang lebih tinggi. Terakhir sekali tadi iaitu pada kadar sekitar dalam 50% sehingga jam 1 tadi dan kita mengharapkan lebih banyak mereka di luar sana ramai lagi keluar mengundi. Jangan berdolak-dalik lagi, jangan tunggu lama-lama, keluar sekarang. Macam nak nyanyi Macam nak nyanyi. Okey. Okey, kita berhenti rehat seketika. Banyak lagi kita nak bincangkan selepas ini. Kita rehat dahulu.